Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari proses penerbitan ayat. Proses ini terbahagi kepada tiga, iaitu proses pengguguran, proses perluasan dan proses penyusunan semula. Okey, proses pengguguran ini ialah satu proses transformasi yang berlaku pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur yang tertentu dalam binaan ayat tersebut. Unsur yang digugurkan tidak lagi wujud dalam ayat itu. Dan terdapat tiga jenis pengguguran utama, iaitu pengguguran frasa nama sebagai subjek, pengguguran frasa predikat, dan yang terakhir pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatifnya. Okey, kita pergi kepada pengguguran frasa nama sebagai subjek. Subjek kata ganti diri orang kedua dalam ayat perintah, dan yang kedua subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Contoh dalam ayat perintah, kamu berdiri di sini, dan kamu itu akan digugurkan dan hanya berdiri di sini. Seterusnya, subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Contoh dalam slide, adik menangis dan adik terjatuh ke dalam longkang. Ayatnya akan menjadi adik menangis kerana terjatuh ke dalam longkang. Subjek adik dipotong dan digugurkan. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengguguran frasa predikat. Frasa predikat ni mempunyai 4, iaitu frasa nama yang sama, frasa kerja yang sama, frasa adjektif yang sama dan frasa sendi nama yang sama ataupun serupa. Mana-mana yang unsur yang serupa yang sama, kita akan gugurkan unsur tersebut. Contohnya dalam slide, frasa nama yang sama, Aiman pengawas sekolah, Hakim pengawas sekolah. Ayatnya akan menjadi Aiman dan Hakim pengawas sekolah. Wujud kata hubungan di situ. Frasa kerja yang sama pula, contoh Jo sedang makan, Ali sedang makan. Jo dan Ali sedang makan. Makan mempunyai kata kerja yang sama dalam kedua ayat tersebut dan akan digugurkan. Frasa adjektif yang sama, iaitu Along sangat baik, Alang sangat baik, Along dan Alang sangat baik. Seterusnya sendi nama yang sama, dia masih di kampung, isterinya masih di kampung. Ayatnya akan menjadi dia dan isterinya masih di kampung. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat. Pengguguran oleh frasa nama dalam ayat pasif. Dalam binaan ayat pasif, struktur oleh dan frasa nama yang mengikuti kata kerja boleh digugurkan. Contohnya, dia dipukul oleh bapanya. Kita boleh gugurkan oleh dan frasa nama tersebut. Frasa nama dalam ayat tersebut bapanya boleh digugurkan dan menjadi dia dipukul. Seterusnya, pengguguran kata bantu yang serupa. Kata-kata bantu yang hadir dalam predikat frasa kerja dan predikat frasa adjektif boleh digugurkan sehingga tinggal satu. Contohnya ialah dia boleh menyanyi dan dia boleh menari. Dia boleh menyanyi dan boleh menari. Kata bantu boleh digugurkan. Okey, seterusnya penggunaan frasa nama sebagai objek selepas kata kerja yang membawa makna adjektif. Kejadian yang itu sungguh menakjubkan. Kejadian itu sungguh menakjubkan kami. Dan kami itu digugurkan. Kejadian itu sungguh menakjubkan. Okey, pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Frasa relatif ni adalah kataan yang. Okey, apabila dua ayat digabungkan dengan satu ayat yang dipancangkan ke dalam ayat yang satu lagi sebagai frasa relatif, frasa nama yang serupa boleh digugurkan. Orang itu Datuk Azmi. Orang tua itu memakai songkok. Orang tua di dalam ayat itu sama dan kataan itu boleh digugurkan. Akan menjadi orang tua yang memakai songkok itu Datuk Azmi.
Okey, seterusnya ialah proses penyusunan semula. Apa itu proses penyusunan semula? Proses penyusunan semula ini ialah perkataan di dalam ayat itu diubah sesuai dan terbitlah ayat yang baharu dan maksudnya tidak berubah. Dalam proses ini berlaku juga proses pengguguran kata, penambahan kata dan pergantian kata dalam ayat. Proses ini mempunyai 3 jenis. Yang pertama iaitu penyusunan semula frasa nama sebagai subjek, penyusunan semula frasa nama sebagai objek dan penyusunan semula melalui ayat songsang. Maksud melalui subjek ni ialah dia akan melalui proses pasif dan penyusunan semula ini ialah dia akan objek di dalam ayat itu akan dipindahkan yang melibatkan objek tepat dan objek CP. Dan yang ketiga ialah proses songsang. Songsangkan ayat tersebut, predikat dan objek. Okey, kita pergi kepada proses penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. Proses ini melibatkan proses pempasifan ayat. Yang kedua pula ialah proses penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Objek di dalam ayat akan dipindahkan kedudukannya. Hal ini melibatkan objek CP dan objek tepat. Dan seterusnya ialah proses melalui ayat songsang yang mensongsangkan ayat tersebut. Kita lihat pula kepada contoh yang pertama. Contoh, kakak memandu kereta itu. Apabila melalui proses frasa nama melalui subjek, ayat itu akan dipasifkan, iaitu kereta itu dipandu oleh kakak. Kita tengok contoh yang kedua, penyusunan semula frasa objek. Ayat mengandungi ayah menghadiahkan ibu sejambak bunga. Ibu tu sebagai objek tepat dan sejambak bunga ialah CP. Dan ini pindahkan tempatnya, iaitu akan menjadi ayah menghadiahkan sejambak bunga kepada ibu. Dan perkataan partikelkan untuk objek yang tidak bernyawa dan i untuk yang bernyawa. Seterusnya, contoh untuk penyusunan semula ayat songsang. Adik ke rumah kawannya. Ke rumah kawannya adik pergi. Okey, seterusnya proses yang terakhir iaitu proses perluasan. Proses perluasan ini bermaksud penambahan unsur-unsur dalam ayat yang baharu disebut perluasan ayat. Jenis perluasan ayat terdapat 4. Yang pertama, perluasan frasa nama sebagai subjek, perluasan frasa predikat, perluasan kata dengan kata hubung, perluasan melalui proses komplementasi. Okey, seterusnya kita pergi kepada konsep perluasan frasa nama sebagai subjek, iaitu proses yang diluaskan melalui pemancangan ayat relatif. Yang kedua ialah konsep perluasan frasa predikat. Dapat dilakukan dengan memancangkan frasa relatif yang bagi menggantikan frasa nama yang sama dengan predikat yang digugurkan. Seterusnya, kata hubung. Dalam dua konstituen daripada dua atau lebih frasa yang digabungkan. Dan yang terakhir ialah melalui proses perluasan melalui proses komplementasi. Biasanya komplementasi ini mempunyai kata bahawa. Okey, kita tengok pula kepada contoh frasa nama sebagai subjek. Budak itu adik saya. Budak itu membaca buku. Dan apabila melalui proses ini, ayat akan menjadi budak yang membaca buku itu adik saya. Relatif yang ditambah dalam ayat tersebut dan menggugurkan budak itu pada ayat yang pertama dan budak itu pada ayat yang kedua. Seterusnya kita pergi kepada contoh perluasan frasa predikat. Ali mengusik budak itu. Budak itu cantik. Ali mengusik budak yang cantik itu. Seterusnya, kata hubung. Ali pergi ke sekolah. Osman pergi ke sekolah. Kata hubung yang dimasukkan dalam ayat ialah dan. Ali dan Osman pergi ke sekolah. Yang kedua, yang terakhir ialah dia melaporkan, contoh terakhir ialah melalui proses komplementasi.
dia melaporkan sesuatu, ahli sakit ternak. Dia melaporkan bahawa ahli sakit ternak. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih ayat tunggal. Ayat majmuk gabungan ini digabungkan dengan menggunakan kata hubung gabungan seperti dan, serta, atau, tetapi, lalu dan sambil. Ayat-ayat yang digabungkan adalah daripada jenis ayat yang sama. Sebagai contoh, ayat penyata dan ayat penyata. Jadual di bawah menunjukkan contoh ayat tunggal yang menjadi ayat majmuk gabungan. Contoh yang pertama. Hafiz seorang pelajar yang bijak. Hafiz seorang pelajar yang malas. Ayat majmuk gabungannya ialah Hafiz seorang pelajar yang bijak tetapi malas. Seterusnya kita pergi contoh kedua. Amirul tinggal di Kuala Lumpur, Raihan tinggal di Kuala Lumpur. Ayat majmuk gabungannya ialah Amirul dan Raihan tinggal di Kuala Lumpur. Dan contoh terakhir, Syariza masuk ke dalam bilik. Syariza tidur. Ayat majmuk gabungannya ialah Syariza masuk ke dalam bilik lalu tidur. Sekarang, kita teruskan kepada proses penerbitan ayat majmuk gabungan. Terdapat 3 contoh yang saya berikan dalam jadual berikut. Contoh yang pertama, adik ke dapur. Adik membancuh secawan kopi. Ayat majmuk gabungan yang terbina ialah adik ke dapur lalu membancuh secawan kopi. Di sini kita dapat lihat proses penerbitan ayat yang berlaku ialah pengguguran frasa nama subjek, iaitu adik. Seterusnya, contoh yang kedua. Izham bergegas ke kelas. Zander bergegas ke kelas. Ayat majmuk gabungan yang terbina ialah Izham dan Zander bergegas ke kelas. Proses penerbitan ayat yang berlaku ialah perluasan dengan kata hubung, juga pengguguran frasa predikat. Dan contoh yang terakhir ialah Zaid akan ke Melaka esok, Irfan akan ke Sabah lusa. Ayat majmuk gabungan yang terhasil ialah Zain akan ke Melaka esok, manakala Irfan akan ke Sabah lusa. Proses penerbitan ayat yang berlaku dalam ayat ini ialah perluasan dengan kata hubung. Baiklah, sekarang kita teruskan kepada ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat, iaitu terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau beberapa ayat majmuk. Terdapat 3 ciri-ciri ayat majmuk campuran. Yang pertama ialah lebih dari satu ayat. Yang kedua, terdiri daripada campuran ayat majmuk. Dan yang terakhir, pada kebiasaan, ayatnya panjang. Sekarang saya akan menerangkan mengenai proses penerbitan ayat majmuk campuran. Yang pertama, campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk, iaitu ayat tunggal tambah ayat majmuk. Ayat tunggal 1, Nabil suka bermain rugby. Kata hubung tetapi. Ayat tunggal 2, adik lelakinya yang bongsu suka bermain bola sepak. Ayat yang terbina ialah Nabil suka bermain rugby tetapi adik lelakinya yang bongsu suka bermain bola sepak. Proses yang kedua ialah campuran ayat majmuk dengan ayat majmuk, iaitu ayat majmuk tambah ayat majmuk. Ayat majmuk 1, ayah dan abang sedang mencuci kereta di garaj. Kata hubung, manakala. Ayat majmuk 2, ibu dan kakak sedang memasak di dapur. Ayat terhasil melalui campuran ini ialah ayah dan abang sedang mencuci kereta di garaj, manakala ibu dan kakak sedang memasak di dapur. Proses yang terakhir ialah proses campuran ayat-ayat, iaitu deretan ayat-ayat. Sebagai contoh, ayat tunggal 1, basikal itu dibaiki oleh Ramadan. Ayat tunggal 2, basikal itu dijual oleh Ramadan. Dan ayat tunggal 3, basikal itu sentiasa rosak. Ayat majmuk campuran yang terhasil daripada ketiga-tiga ayat tunggal ini ialah basikal yang sentiasa rosak itu dibaiki lalu dijual oleh Ramadan. Salam sejahtera kepada pensyarah kita, Encik Othman, dan kepada semua rakan-rakan seperjuangan saya sekalian. Hari ini saya akan membentang tentang banding beza proses penerbitan ayat antara ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk campuran. Baiklah, yang pertama kita lihat pada proses penerbitan ayat. Sebelum kita pergi kepada banding beza, pertama sekali kita mesti tahu apa itu proses penerbitan ayat. Dan saya percaya sebelum ini, slide sebelum ini kita sudah belajar apa itu proses penerbitan ayat. Dan proses penerbitan ayat ini terbagi kepada 3. Pertama,
proses pengguguran, kedua proses peluasan, dan yang ketiga adalah proses penyusunan semula. Kita sudah belajar ini di slide yang dibentangkan oleh ahli kumpulan kami yang lain tadi. Oke, yang seterusnya kita masuk kepada poin sebenar pembentangan saya pada hari ini, yaitu banding beza antara ayat masbuk gabungan dan ayat masbuk campuran. Oke, kita lihat di sini saya sudah menyenaraikan beberapa perbedaan antara dua ayat masbuk ini dalam bentuk jadwal. Oke, yang pertama adalah kita lihat di sini perbedaan antara dua ayat masbuk ini. Pertama, ayat masbuk gabungan dia mengalami proses pengguguran frasa nama sebagai subjek dan juga mengalami pengguguran frasa predikat. Tetapi kita lihat kepada ayat masbuk campuran, ayat masbuk campuran ini tidak mengalami pengguguran frasa predikat dan tidak juga mengalami proses peluasan melalui komplementasi. Komplementasi ini adalah ayat yang menggunakan perkataan bahwa seperti itu. Dan perbedaan yang seterusnya, ayat masbuk gabungan dia mengalami proses penyusunan semula, yaitu melalui ayat songsang, tetapi ayat masbuk campuran tidak mengalami proses penyusunan semula. Walau bagaimanapun, kedua-dua ayat masbuk gabungan dan campuran ini mempunyai persamaannya juga, yaitu kedua-duanya mengalami proses peluasan dengan kata hubung. Oke, slide yang seterusnya saya akan jelaskan ayat perbedaan yang tadi dalam bentuk contoh supaya kita lebih paham. Oke, dalam slide yang seterusnya ini, pertama sekali saya akan jelaskan ayat masbuk gabungan yang mengalami pengguguran frasa nama sebagai subjek dalam bentuk contoh. Ayat masbuk gabungan ini adalah gabungan dua ayat tunggal sehingga membentuk satu ayat masbuk gabungan. Oke, mari kita lihat di sini ayat tunggal pertama, contoh dia adik ke dapur. Ayat tunggal kedua, adik ke dapur membantu secawan Milo. Kalau kita lihat di sini, adik ke dapur. Perkataan adik itu, yaitu frasa nama, dia berulang dua kali. Jadi selepas ayat tunggal pertama dan kedua ini digabungkan menjadi ayat masbuk gabungan, adik ke dapur lalu membantu secawan Milo. Jadi pengulangan kata adik itu digugurkan, yaitu frasa nama adik sebagai subjek digugurkan. Yang seterusnya, mari kita lihat pengukuhan ayat masbuk gabungan melalui proses penyusunan semula melalui ayat songsang dalam bentuk contoh. Oke, saya akan jelaskan di sini. Rombongan pelancong itu pergi ke pusat beli belah. Dan ayat masbuk gabungan ini setelah mengalami proses penyusunan semula melalui ayat songsang akan membentuk ayat seperti ini. Ke pusat beli belah, rombongan pelancong itu pergi. Oke, contoh ini jelas menunjukkan ayat masbuk gabungan itu mengalami satu proses penyusunan semula melalui ayat songsang, yang mana predikat dalam ayat pertama tadi di atas tuh dia dikedepankan selepas mengalami ayat songsang. Oke, yang seterusnya ayat masbuk gabungan mengalami pengguguran frasa predikat. Jadi kita lihat di sini terus kepada contoh ayat pertama, Elisende, pengawas sekolah. Kedua, Zende, pengawas sekolah. Lalu kita lihat di sini frasa predikat dia berulang, yaitu pengawas sekolah. Dan kedua-dua ayat tunggal ini setelah mengalami ayat masbuk gabungan jangan menjadi Elisende dan Zende, pengawas sekolah. Pengulangan frasa predikat tadi yaitu pengawas sekolah digugurkan menjadi satu. Baiklah, slide yang seterusnya kita lihat kepada ayat masbuk campuran yang mana mengalami proses peluasan melalui komplementasi. Komplementasi ini adalah yang menggunakan unsur bahwa dalam ayat. Mari kita lihat di sini. Ayat pertama di sini, Aiman sangat meminati Aminah dan Nurul. Ayat yang kedua, Aiman memberitahu Aminah dan Nurul itu sangat cantik. Jadi setelah ayat masbuk ini mengalami
campuran. Aiman memberitahu bahwa dia sangat meminati Aminah dan Nurul karena mereka sangat cantik. Ayat mazmuk campuran ini adalah gabungan ayat mazmuk 1 dan ayat mazmuk kedua. Terima kasih. Oke, seterusnya adalah slide ayat mazmuk campuran dan ayat mazmuk gabungan mengalami peluasan dengan kata hubung. Kedua-dua ayat mazmuk ini mempunyai persamaan, yaitu mengalami peluasan dengan kata hubung. Tidak banyak dihuraikan tadi mengenai ayat mazmuk campuran, karena ayat mazmuk campuran dia tidak mengalami proses yang dialami oleh ayat mazmuk gabungan. Jadi dalam slide ini terus kepada persamaan, yaitu dengan kata hubung, peluasan dengan kata hubung ya, kedua-dua ayat mazmuk ini. Oke, mari kita lihat di sini dalam jadwal. Contoh yang pertama, ayat mazmuk gabungan. Hafiz seorang pelajar yang bijak, ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, Hafiz seorang pelajar yang malas. Apabila mengalami peluasan dengan kata hubung, Hafiz seorang pelajar yang bijak tetapi malas. Penggunaan kata hubung tetapi menghubungkan kedua-dua ayat tunggal ini. Dan yang kedua, ayat mazmuk campuran. Ayat mazmuk campuran contoh dia, ayat tunggal pertama, Nabil suka bermain rugby. Ayat tunggal yang kedua, adik lelakinya yang bongsu suka bermain bola sepak. Ayat tunggal kedua ini terdiri daripada ayat mazmuk karena ayat mazmuk campuran. Oke, mari kita lihat di sini. Apabila kedua-dua ayat ini digabungkan, dia menjadi Nabil suka bermain rugby, manakala adik lelakinya yang bongsu suka bermain bola sepak. Kedua-dua ayat ini dihubungkan oleh kata hubung manakala. Jelaslah bahwa ayat mazmuk campuran dan ayat mazmuk gabungan mempunyai persamaannya tersendiri, yaitu mengalami peluasan dengan kata hubung. Terima kasih.